Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan pada pagi ini kita akan sambung siri bacaan kita dari surah Al-Baqarah, surah yang kedua, bermula dari ayat yang ke-75 pada muka surat 11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sekali lagi puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah rezekikan kepada kita dapat kita sama-sama baca Quran. Dapat sama-sama kita pagi ini duduk dalam majlis untuk mentadabbur makna Al-Quranul Karim. Kalau dapat 2 ayat tu kira banyaklah. Okey. Tapi kalau dapat lagi banyak lagi bagus. Pasal apa? Pasal pernah satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya para sahabat, siapa yang dia nak 2 ekor unta gemuk yang besar? Harta lah kalau zaman dulu kak. Harta yang sangat bernilai, 2 ekor unta gemuk yang sangat besar. Ini dibagi ambil dekat lembah sana, wadi sana, bighairi ismin wala qati'ati rahmin, tanpa berbuat dosa dan tanpa memutuskan silaturrahim. Maknanya pergi ambil tu tanpa kesalahan, tanpa perlu balas dengan orang. Sahabat-sahabat kata, mana ada orang yang tak nak ya Rasulullah. Jadi Rasulullah kata, kamu duduk di masjid baca 2 ayat Al-Quran lebih baik daripada kamu dapat 2 ekor unta yang gemuk tu. Kamu baca 3 ayat Quran lebih baik daripada 3 ekor unta yang gemuk. 4 ayat Quran lebih baik daripada 4 ekor unta yang gemuk. Berarti harta yang sangat-sangat banyak yang Allah sediakan kepada orang yang duduk dalam masjid, dalam rumah Allah, membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan mempelajarinya. Mudah-mudahan kita diberikan keikhlasan dalam beramal dan Allah jaga kita, Allah jaga ilmu kita dan berkati dia agar dia memberi cahaya dalam kehidupan kita, insya-Allah. Dan kita mengelakkan diri daripada sifat-sifat buruk yang Allah Ta'ala terangkan di dalam Al-Quran berkaitan dengan golongan-golongan yang sesat dan golongan-golongan yang dimurkai oleh Allah. Okay, golongan yang dimurkai oleh Allah tu Yahudi, golongan yang sesat itu Nasrani. Yang benar adalah agama Islam. Bukan kerana benar tu orang Islam, tak, kerana Al-Quran dan Islam itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam boleh jadi ada kekurangan, tapi Islam tu tetap benar kerana kekurangan itu adalah dari manusia dan kesempurnaan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi ayat yang kita baca ni sambungan masih lagi cerita Bani Israel. Masih lagi cerita Bani Israel setelah daripada baru ni ataupun hari Khamis yang lepas kita cerita kesudahan kisah lembu yang mana setelah daripada dia dipukul si mati tersebut dengan bahagian lembu yang diperintahkan, maka hiduplah balik. Kawan tu hidup balik dan dia bagi tahu kepada Bani Israel siapa yang bunuh dia. Tetapi Bani Israel sebahagian daripada mereka tetap ingkar, tak percaya, dan si pembunuh juga menafikan bahawa dia telah membunuh pak saudara dia. Akhirnya dengan sebab keingkaran mereka itu dan kedegilan mereka itu, Allah jadikan hati mereka bertambah keras, malah lebih keras daripada batu. Ayat yang kita baca pada hari ini, afatatma'una an yu'minu lakum. Sesudah kamu wahai Muhammad dan pengikut-pengikutmu mengetahui tentang kerasnya hati orang-orang Yahudi itu. Setelah kamu tahu tentang begitu kerasnya hati orang-orang Yahudi itu, makna berdasarkan kisah sebelum ni. Afatatma'una, maka bolehkah kamu menaruh harapan?
ataupun rasa tamak. Tamak ni apa tamak? Berkehendak. Afatatma'una, ayat maksud dia daripada perkataan tamak. Apakah kamu berkehendak, bercita-cita, menaruh harapan ayyuminu lakum, agar atau bahawa mereka akan beriman kepada seruan yang kamu sampaikan itu. Apakah sesudah tahu begitu sifat Yahudi, kamu masih menaruh harapan bahawa mereka akan beriman kepada kamu? Ayat ni memutuskan tamak ataupun apa maksud? Harapan lah. Nabi SAW pada waktu itu sungguh-sungguh nak mengajak orang-orang Yahudi ini memeluk agama Islam. Waktu Nabi duduk di Madinah, macam-macam yang Nabi SAW buat untuk mengajak Yahudi ini kembali kepada Islam, beriman dengan Nabi SAW. Antaranya kiblat mula-mula diperintahkan menghadap Baitul Maqdis, iaitu kiblatnya orang Yahudi. Tapi setelah daripada itu Allah ubah kembali ke Kaabah. Dan mereka diberikan, termasuk dalam perjanjian pada mula-mula bila Nabi SAW sampai di Madinah. Akhir sekali mereka ingkar kepada perjanjian tersebut. Dan Allah Ta'ala nyatakan bahawa sifat mereka sangat keras hati. Jadi apakah kamu menaruh harapan untuk mereka beriman? Jadi disebut dalam tafsir qat'ut tama' fi imani Yahudin zamanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini memutuskan harapan dari keimanan orang-orang Yahudi di zaman Nabi. Jadi kebanyakan Yahudi zaman Nabi tidak beriman. Ada tapi sebilangan kecil daripada mereka. Kebanyakan mereka tidak beriman. Ada 3 kumpulan besar kan? Yahudi Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qainuqa'. Mereka itu semua mereka tidak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali beberapa kumpulan, beberapa orang saja daripada mereka. Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Padahal sesungguhnya telah ada satu puak dari mereka yang mendengar kalam Allah, yakni Taurat. Thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu, kemudian mereka mengubah dan memutarkan maksudnya sesudah mereka memahaminya. Wahum ya'lamun, sedang mereka mengetahui bahawa perbuatan itu salah. Jadi ini antara sifat buruk yang menutup mata hati orang-orang Yahudi daripada diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu mereka dengar kalam Allah tetapi mereka menolak kalam itu, malah mengubahnya mengikut hawa nafsu mereka. Okey, mereka mengubahnya dan menolaknya mengikut hawa nafsu mereka. Wa qala al-imam Mujahid, mereka ni dengar daripada apa? Dengar kalam Allah dari kitab Taurat. Setelah dia dengar, maka dia ubah. Siapa yang ubah ni? Semua Yahudi ke? Jawapannya tidak. Berkata Imam Mujahid, allazina yuharrifunahu wallazina yaktumunahu humul ulama'u minhum. Orang yang ubah dan menyembunyikan ilmu daripada mereka ialah golongan ulama mereka. Ini bahaya. Orang yang tahu ayat-ayat Allah tapi menyembunyikan kebenaran tersebut. Dia tahu perkara ni benar, tapi disembunyikan kebenaran yang Allah Ta'ala bagi tahu, maka mereka ini ada sifat-sifat
dan ciri-ciri golongan yang dimurkai oleh Allah. Kalau kita tahu kebenaran, maka kita kena ikut kebenaran tersebut. Kebenaran kita ni bagi orang Islam ada dalam Quran, ada dalam hadis. Sebab tu kalau orang yang benar-benar tunduk kepada wahyu, tunduk kepada Allah dan Rasul, Allah Ta'ala kata fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Tidaklah beriman mereka itu sebenar-benar iman sehingga mereka datang kepada Nabi berhukum dengan apa yang Nabi hukum. Kemudian setelah mendengar hukuman daripada Nabi, mereka tak rasa sedikit pun ralak dan rasa tak puas hati. Bahkan mereka menyerahkan urusan mereka sepenuhnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Taala kata fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Kalau kamu ada masalah perselisihan pendapat, maka kembalikanlah urusan itu kepada Allah dan Rasul. Ada masalah, rujuk Al-Quran. Ada masalah, rujuk hadis. Tapi jangan pula setelah dibawakan kepada kita hadis Nabi, kita kata apa? Tak apalah, biarlah hak tu hak Nabi, sunat je hak Nabi. Aku nak buat hak aku buat dah ni. Tak boleh macam tu. Setelah daripada kita tahu kebenaran, kita mesti patuh dan tunduk kepada kebenaran tersebut. Kalau kita tak mampu, lain cerita. Tapi kalau kita ni mampu, cuma kita tegar dalam urusan mempertahankan hak kita buat, maka itu perkara yang musibah. Pernah satu hari seorang sahabat ni, dia makan dengan tangan kiri. Tangan kiri dia. Makan dengan tangan kiri dia. Depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi nampak, Nabi kata makan dengan tangan kanan. Dia kata, Rasulullah, aku tak mampu ah. Bila dia kata aku tak mampu, Nabi kata lastata'ta. Kalau begitu, nescaya kamu benar-benar tidak mampu. Akhir sekali tangan dia kanan dia tu jadi macam lumpuh. Tak boleh makan tangan kanan sungguh. Kerana dia ingkar kepada apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu. Jadi kita ni dalam banyak perkara sebenarnya hadis-hadis Nabi itu datang depan kita. Zikir-zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam datang depan kita. Ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam datang tempat kita. Tapi kalau satu saat kita kata tak apalah, hak tu hak Nabi, hak aku ni hak aku, jadi aku nak buat hak aku punya ni, maka perkara itu sangat besar kesalahannya di sisi agama kita. Dan ini yang berlaku kepada orang-orang Yahudi. Datang kepada mereka ayat Allah, thumma yuharrifunahu. Yang ubah tu bukan orang awam, yang ubah tu para ulama. Orang awam ni dengar je. Kalau orang tanya mazhab orang awam ni apa dia? Mazhab orang awam ni ikut ustaz dia. Ustaz dia kata A lah dia, ustaz dia kata B lah dia. Walaupun dia gelar dia mazhab Asy-Syafi'i, tapi sebenarnya kadang-kadang hak ustaz dia bagi tahu yang tidak mazhab Syafi'i pun dia ikut juga. Ataupun yang tak ada mana-mana mazhab kata pun dia ikut juga. Asal apa? Sebab dia tak tahu, dia hanya ikut orang yang rakyat ke dia, bagi tahu kepada dia. Jadi ulama ni kerja mereka besar, tanggungjawab mereka besar. Apa dia tanggungjawab para ulama? Mengajak manusia kembali kepada apa yang Allah bagi tahu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Dan tugas mereka tidak menyembunyikan apa yang Allah Taala bagi tahu kepada umatnya.
Dan jangan pula setelah datang kepada mereka kebenaran dari Allah dan Rasul, tiba-tiba mereka ubah kepada apa yang bersesuaian dengan hawa nafsu mereka. Jangan. Tak boleh. Kita sebagai umat, terutamanya orang belajar, mesti kita sedar kepentingan kita akan ucapan sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Nabi ajar zikir macam mana? Bila kita kata ada orang ajar zikir hu, mula-mula la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, naik level Allah, Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah lah kali hu. Jadi bila kita kata kepada dia bahawa Nabi SAW tidak pernah sekali pun dalam hayat Nabi mengajarkan sahabat zikir sebegitu. Tidak pernah seorang pun daripada sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in berzikir dengan ucapan macam tu. Lalu mereka boleh jawab, tak apalah, hak tu hak Nabi, hak sahabat, biarlah, hak demo, hak ni hak dia. Seolah-olah mereka boleh ada kuasa melebihi kekuasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam agama. Itu bahaya, tuan-tuan. Hari ni kadang-kadang dia kata, ayat Quran kata qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan kelebihan dari Allah dan kemuliaannya dan kasih sayangnya, rahmatnya, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu, maka dengan yang demikian itu bergembiralah. Huwa khairum mimma yajma'un, lalu dia itu lebih baik daripada apa yang mereka usahakan. Ayat tu nak sebut kita gembira dengan hidayah ni lebih baik daripada mereka gembira dengan harta benda. Kalau tiba-tiba dia guna dalil ni, inilah dalil yang menunjukkan bila kita berzikir, kita kena zikir dengan gembira, lalu kita menari-nari kegembiraan, kita melompat-lompat kegembiraan. Padahal ayat tersebut tidak memerintahkan orang buat macam tu. Gembiranya kita dengan hidayah adalah seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam gembira. Sebagaimana sahabat-sahabat dulu gembira. Maka Nabi bergembira dengan hidayah, Nabi sebut nama Allah sehingga bergetar hati-hati mereka. Tak ada pun satu dalam riwayat yang kita dengar bila Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir dengan para sahabat, mereka melompat-lompat dan menari-nari kegembiraan dengan zikir itu. Tak, gembiranya mereka adalah dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati tuan-tuan yang dirahmati Allah. Akan kadang-kadang ada orang-orang yang menyalahgunakan tafsiran Al-Quran untuk menyesuaikan diri dengan hawa nafsu mereka. Ayah pen. Kaha Rasul. Bukan Rasul lah, kita tak panggil kaha. Kalau Nabi panggil Musailamah Al-Kadzab, pendusta Kaha pendusta, si pendusta yang mengaku Nabi. Kena kata gitulah. Walaupun dia tu orang Melayu sama dengan kita, tapi hukuman terhadap dia tu kena keras. Sebab apa? Sebab dia mendakwa dia menjadi Rasul untuk orang Melayu. Ditangkap, kemudian didakwa, kemudian dibebaskan, kemudian hidup balik sebahagian daripada pengikut dia buat lagi. Bila orang tanya, Kaha ni macam mana dia boleh mengaku jadi Rasul? Kita pun terkejut, rupa-rupanya dia guna ayat Quran. Dia guna ayat Quran. Pasal dia kata orang Melayu ni suka baca Yasin. Jadi ayat Quran surah Yasin ni turun untuk orang Melayu. Itu nombor satu. Pasal orang Melayu ni suka baca Yasin,
Jadi dia pun duk baca Yasin tempat dia. Jadi surah Yasin ni turun untuk orang Melayu. Dia kata step pertama. Lepas tu dalam surah Yasin ada innaka laminal mursalin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Innaka laminal mursalin dalam bahasa Arab. Quran ni turun dalam bahasa Arab. Innaka sesungguhnya kamu, ka tu dalam bahasa Arab kamu ni merujuk kepada Nabi Muhammad. Laminal mursalin sesungguhnya termasuk dari kalangan para rasul. Jadi surah ni menyebut Nabi Muhammad ni termasuk dari kalangan para rasul. Mari kat dia kata innaka sesungguhnya ka. Dia tak baca bahasa Arab, dia kata ka di sini maksud kaha. Ka di sini kaha. Innaka sesungguhnya kaha termasuk dari kalangan rasul. Rasul untuk siapa? Rasul untuk orang Melayu. Ini perbuatan menyeleweng ayat Quran. Dan alangkah banyaknya hijau-hijau kadang-kadang tuk bomo guna ayat-ayat yang tak ada kaitan langsung dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada diubah dari sudut perkataan, ada diubah dari sudut makna penafsiran, ada diubah dari sudut cara penggunaan. Semua perkara-perkara ni mesti kita ambil hati-hati supaya kita tak terjerumus ke dalam mereka yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala menyalahgunakan ayat-ayat Quran. Itu beberapa contohlah. Kadang-kadang kita ni buat amalan macam-macam pula ilmu ngamal. Amal tu amal ni ambil ayat Quran cantum ya potong lepas tu cantum jadi seolah-olah ayat Quran baru. Itu juga sebahagian daripada penyalahgunaan ayat-ayat Quran. Jadi macam mana kena guna? Guna seperti mana yang Allah Ta'ala wahyukan. Faham sebagaimana Nabi SAW faham dan ajarkan kepada para sahabat. Beriman dengan apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW dan patuh kepada apa yang disabdakan oleh baginda SAW. Orang Yahudi dia ubah ayat Quran. Dia ubah kitab Taurat. Akhir sekali kitab Taurat yang original sampai ke hari ni orang tak jumpa. Bible ni dia ada dua, New Testament, Old Testament. New Testament tu perjanjian baru, Old Testament tu perjanjian lama. Lalu kedua tu dia kumpulkan. Dulu hak Nabi Musa, kemudian mari pula hak Nabi Isa, kemudian dia compilekan pula tu kitab-kitab tu. Akhir sekali dia tulis hak dia sendiri pun dia campur juga nama-nama. Akhir sekali tubiklah keluarlah kitab Bible. Punyalah scholar-scholar, ilmuwan Kristian sampai hari ni tak boleh kata sepakat manakah dia yang asli daripada kitab asal yang diturunkan kepada Nabi Musa dan yang diturunkan kepada Nabi Isa. Sebab inilah mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jadi kata Imam Mujahid, yang ubah kitab Taurat, yang ubah kalam Allah dari kalangan Yahudi ini ialah para ulama mereka. Jadi hati-hati kita sebagai orang yang awam ni, kadang-kadang kita dengar, maka kalau ada penafsiran yang pelik, yang apa panggil bercanggah dengan tafsiran yang sebenar, kita elaklah. Sebagai contoh satu lagi, ada orang duk sibuk ni, Bani Tamim dia kata. Bani Tamim ni dia kata tanah Melayu, sebab ta tu tanah, mim tu Melayu. Tamim
Padahal waktu Nabi SAW bagi tahu tu, Nabi merujuk kepada kabilah Tamim. Kabilah ada di tanah Arab ni. Bani Tamim yang ada di tanah Arab tu. Bukan Bani Tamim tu Nabi sebut ta tu huruf ta, mim tu huruf mim, merujuk kepada ejaan Jawi tanah Melayu. Tak ada. Itu bukan tafsiran yang benar, yang tidak pernah difahami oleh para ulama dulu-dulu. Jadi macam itulah kadang-kadang. Siapa yang mempopularkan? Ustaz. Kita kena hati-hati. Jadi kita kata bukan nak sebut siapa betul, siapa salah. Kita ni semua orang yang mesti wajib beriman dengan apa yang Allah bagi tahu. Jadi kebenaran itu datang dari Allah. Siapa yang berpegang teguh dengan apa yang Allah kata dan Nabi kata, maka orang tu berpegang dengan kebenaran. Siapa yang tidak berpegang dengan apa yang Allah kata dan Nabi kata, malah dia menyeleweng apa yang Allah dan Nabi kata, maka orang ni sebenarnya menyeleweng dari kebenaran. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhan, janganlah kamu jadi dari orang yang menyimpang daripadanya. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu. Berkata Ibnu Zaid, dia ubah jadi macam mana? Akhir sekali dengan ubahnya kitab Taurat, yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Gitu. Ubah tu bukan sekadar ubah saja dah. Ubah yang menyebabkan sesuatu yang halal asalnya jadi haram, yang haram asalnya jadi halal, yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Ini bahaya. Ni peranan siapa ni? Peranan ulama-ulama Yahudi. Idza ja'ahumul muhiqqu birashwatin akhraju lahu kitab Allah. Wa idza ja'ahumul mubtil birashwah akhraju lahu dzalika alkitab. Fahuwa fihi muhiq. Wa idza ja'ahum ahadun yas'aluhum syai'an laysa fihi haqq wala rashwah wala syai' amaruhu bil haqq. Dia kata orang tu, orang ulama Yahudi, dia ikut siapa mari tanya. Kalau orang mari tanya tu bawa harta, jawapan dia sama dengan kehendak yang bertanya. Kalau tu hak betul, dia bagi jawapan betul. Kalau orang tu salah, dia bagi jawapan salah. Pasal apa? Yang penting orang tu datang bawa sesuatu. Kalau orang tu tak bawa harta, tak bawa rasuah, tak bawa apa, baru dia jawab seperti mana yang Allah jawab. Ini perangai yang ada pada orang-orang Yahudi. Dan lebih teruk lagi Allah Ta'ala kata apa? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Dan apabila mereka, yakni orang-orang Yahudi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata kami telah beriman. Mereka kata kami beriman. Wa idza khala ba'dhum ila ba'd. Dan apabila mereka berjumpa sesama sendiri, qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu alaikum. Mereka berkata, patutkah kamu ceritakan kepada orang-orang Islam dengan apa yang telah diterangkan oleh Allah kepada kamu di dalam kitab Taurat mengenai kebenaran Nabi Muhammad. Dia jumpa dengan orang Islam, dia kata dia beriman. Dia pergi jumpa dengan orang-orang sama-sama dia kata,
Kita nak bagi tahu ke kepada orang-orang beriman tu bahawa kita baca dalam kitab kita ada sifat-sifat Muhammad macam ni. Berarti dia tahu dalam kitab Taurat menceritakan kebenaran tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka enggan menceritakan apa yang mereka dapati dalam kitab Taurat kepada orang-orang yang beriman dengan Nabi Muhammad supaya tidak menjadi hujjah ke atas mereka. Liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum, untuk menjadikannya hujjah, bukti yang dapat mengalahkan kamu di sisi Tuhan kamu. Jadi dia sengaja tak bagi tahu apa yang ada dalam Taurat tentang sifat-sifat Nabi kepada orang-orang Islam supaya orang Islam tu tak menang hujjah dengan mereka. Kalau bagi tahu nanti salahlah kitanya. Ini perangai Yahudi. Kebenaran nampak depan mata, tapi hati mereka tidak tunduk kepada kebenaran. Dan sifat inilah yang paling kita takut, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebab tu para salaf dulu ada doa, dia baca doa. Okey. Orang salaf dulu baca doa. Dia doa macam mana? Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Doa ni famous, tapi bila kita baca, cari dia tidak asal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma oleh kerana doa ni bab dia luas, boleh untuk kita berdoa dengan mana-mana lafaz. Okey. Cuma yang utamanya doa Nabi lah. Doa ni ada ranking dia. Nombor 1, doa yang ada dalam Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa tu ada dalam Quran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ada dalam Quran. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ada dalam Quran. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Doa tu dalam Quran. Ini doa ranking paling tinggi. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ada dalam Quran? Ada dalam Quran. Maka bahkan ini adalah doa yang terbaik secara mutlak. Ulama sebut doa ni doa yang terbaik secara mutlak kerana dia ada dalam Quran dan dia duduk dalam surah Fatihah dan diwajibkan untuk orang Islam baca dia paling kurang 17 kali sehari. Maka doa minta hidayah ni doa yang paling afdal. Ranking yang kedua, doa dalam hadis. Doa hak Nabi baca. Doa hak Nabi ajar. Banyak doa dalam salat, doa di luar salat, doa dalam sujud, doa macam-macam lah. Doa bebas hutang, hak Nabi ajar. Ini nombor 2. Doa ketiga, doa perkara-perkara benda yang baik seperti mana yang ada dalam syariat, cuma lafaz tu guna lafaz kita sendiri. Macam kita doa, ya Allah kurniakanlah aku kesihatan, ya Allah kurniakanlah aku hidayah taufik. Yang ni boleh doa mana-mana. Yang penting doa sesuatu baik dalam agama, jangan doa benda-benda buruk lah. Jadi para salaf dulu ada doa. Doa dia apa?
yang saya baca tadi. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Siapa rajin baca doa ni? Pernah dengar Maksud dia apa? Maksud dia, Allahumma, ya Allah, arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Tunjukkanlah kepada kami kebenaran itu sebagai kebenaran. Biarlah mata kami ini melihat sesuatu yang benar sebagai benar. Sebab ada orang dia tengok benda tu benar tapi hati dia kata salah. Tak percaya aku, dia kata. Ustaz ni cakap lah macam mana pun dia kata, ustaz ni tak betul. Padahal ustaz ni bawa Al-Quran, bawa hadis. Ustaz ni tak betul. Hak merapu, merepek, meraban tu tak, Quran tak bawa, hadis tak bawa, tapi cakap main merapu lah. Dia pula kata, ustaz ni hak betulnya. Kita tak nak macam tu. Kita minta doa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kami kebenaran sebagai kebenaran bagi kami. Biarlah kita tengok hak benar tu jadi benar sungguh. Bukan setakat tengok saja. Warzuqna ittiba'ah, dan rezekikanlah kepada kami mengikuti kebenaran tersebut. Kita minta dengan Allah tunjuk kepada kita benda tu benar, lalu pada kita pula kita anggap benda tu benar, dan kita minta supaya Allah taufikkan kita untuk ikut kebenaran tersebut. Ini maksud doa tu. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Tunjukkanlah juga kepada kami kebatilan sebagai kebatilan. Biar kami tengok benda tak betul tu memang tak betul pada kami. Jangan pula bila tengok benda tu tak betul, hak ni hak kita naknya. Bila mata kita tengok benda salah, kita kata salah. Tak betul macam ni. Kita kena kata lagu tu. Warzuqna ijtinabah, dan bukan setakat mata kita tengok, bukan setakat hati kita kata tak betul, kita menjauhi kebatilan tersebut. Jadi kalau kita orang yang jauh daripada kebatilan tersebut. Ada satu kumpulan orang kita lah, dia pergi sampai ke Madinah tu. Pasal tok guru dia kata, tok guru dia ni Imam Mahdi. Jadi dia tunggu di Madinah nak suruh tok guru dia tu nak declare jadi Imam Mahdi. Kumpulan tu daripada Malaysia. Tunggu, tok guru dia tak declare pun jadi Mahdi. Siapa habis duit pokok dia? Terkandas di Madinah. Akhir sekali minta kedutaan Malaysia bantu. Konsulat Malaysia pun ambil, letaklah di Jeddah. Nak beli tiket balik tak boleh lagi pasal overstay. Satu berapa ratus hari tahu overstay, duit dah habis, tiket pun tak ada, overstay lagi. Tapi bila pergi tanya pengikut-pengikut dia, apa lagu mana tok guru kamu ni? Mudah-mudahan lagu ni dia tipu kamu. Tok guru tak tipu, dia kata. Cuma belum sampai masa je lagi. Dia percaya lagi tu. Jadi ada orang dia nampak batil, tapi dia tak anggap benda tu batil, dan dia tidak jauhkan diri dari kebatilan tersebut. Yang tu kita tak nak. Kita minta Allah tunjuk kepada kita kebenaran, kemudian menjadikan kita tahu itu sebagai kebenaran, dan mentaufikkan kita mengikuti kebenaran. Dan kita minta kepada Allah tunjuk kepada kita kebatilan dalam keadaan kita tahu benda tu batil, dan menjadikan kita menjauhi kebatilan tersebut. Itu maksud Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ni
jadi orang yang insaf. Insaf dalam membaca ayat Al-Quran dan dalam membaca hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita ni jadi orang yang mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang terbaik, seperti mana yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, cukup 2 ayat hari ini, insya-Allah kita akan sambung besok hari pada ayat yang ke-77. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.